Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey. InsyaAllah semalam kita dah bincangkan sampai ke su'ul hifzi, maksudnya kita dah tamat daripada asbabul raddil hadis. Kita dah tamat daripada membincangkan kenapa suatu hadis itu ditolak. Maksudnya dengan tamatnya itu kita dah tamat daripada membincangkan pecahan hadis mengikut daripada segi ar-rad wal qabul, daripada segi diterima hadis dan ditolak hadis. Kalau hadis yang maqbul itu boleh jadi sama ada sahih dan hasan. Dan hadis maqbul tu pun kita dah bincang ada aqsam dia. Jadi kalau berlaku ta'arud atau tidak berlaku ta'arud, apakah nama dia semua. Kemudian kita bincang tentang asbabul raddil hadis, kenapa suatu hadis ditolak, sama ada li saqtin, iaitu keguguran pada sanad, sama ada keguguran itu secara wadih ataupun secara khafi. Kemudian kita bincang pula at-ta'nu fil rawi, iaitu kelemahan pada perawi yang ada 10 sebab, yang mana kita boleh pecahkan kepada at-ta'nu fil adalatihi, iaitu at-ta'nu fi adalatihi, iaitu kekurangan pada adalah perawi itu sendiri, ataupun at-ta'nu fi dhabtihi, iaitu kekurangan pada dhabit perawi. Okey, dan kita dalam bincang apa nama dia, ada yang munkar, ada yang dipanggil sebagai maudhu', ada yang dipanggil sebagai matruk, semuanya. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada pecahan hadis daripada satu sudut yang lain pula, iaitu di sudut penghujungnya, muntahahu ataupun qailihi, ya kita panggil. Siapa yang menyebut hadis tu, siapa yang menyebut matan tu? Adakah Rasulullah atau sahabat ataupun tabi'in ataupun selain daripadanya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillah. Thumma al-isnadu imma an yantahiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi. Kemudian isnad itu adapun boleh jadi berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hujung sanad itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka matan hadis itu adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tasrih atau secara hukmi. Nanti kita tengok min qawlihi, daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau fi'lihi, min qawlihi, daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau fi'lihi, ataupun daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau taqririhi, ataupun daripada taqrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kat sini kita fahamlah hadis marfu' itu ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan baginda ataupun kata-kata baginda ataupun taqrir baginda, sama ada secara tasrihi ataupun secara hukmi. Okey, secara sarah itu macam mana? Secara sarah itu maksudnya sahabat sendiri menyandarkan sesuatu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya sahabat kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu contoh qaul lah, qaul tasrih. Ataupun kalau fi'lan, sahabat berkata, Rasulullah SAW melakukan sedemikian. Ataupun kalau taqrir Rasulullah SAW, contohnya macam yang kisah yang masyhur lah. Sahabat makan dhab dan Nabi tak ingkar benda tu. Nabi tengok dan Nabi tak ingkar. Okey. Adapun secara hukmi, apa maksudkan dengan marfu' hukmiyan? Marfu' secara hukmi ialah sahabat menceritakan sesuatu yang tidak boleh menerima ijtihad. Maksudnya perkara tu tak boleh ijtihad dalam perkara tu. Contohnya macam mana? Perkara-perkara ghaib lah. Maksudnya perkara ghaib kita tak dapat tahu benda tu. So kita tak boleh ijtihad, tak boleh fikir dengan akal sendiri. So itu antara benda-benda yang tak boleh disebut oleh manusia, oleh akal manusia sendiri. Ada urusan syariah, benda-benda yang berkaitan dengan syariah, tentang kewajipan ke segalanya lah. Sedangkan sahabat itu tidak dikenali sebagai seorang yang mengambil dan menyebarkan kisah Israiliyat. Sebab kalau kisah Israiliyat ada ihtimal lah bahawa dia mengambil kisah-kisah ghaib itu daripada kitab-kitab Taurah, Injil ataupun khabar-khabar Israel. Semikian. Maka kat sini kita dapat tengok 6 wajah. Iaitu yang pertama qaul sarih.
Kalau sarah seperti kita kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Atau yang kedua fi'il sarihin. Fi'il secara yang sarah iaitu fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Rasulullah SAW berbuat sedemikian-sedemikian. Ataupun taqrir yang sarah, maksudnya sahabat buat sesuatu Nabi tak ingkar. Okey, macam mana pula yang hukmi? Contoh qaul yang hukmi, sahabat berkata tentang syurga, sahabat berkata tentang neraka, tu qaul yang hukmi. Kalau fi'il yang hukmi pula, sahabat melakukan sesuatu perkara yang tak logik. Benda tu diorang buat dengan ijtihad sendiri. Contoh mungkin diorang melakukan satu solat, yang mana solat tu ialah solat benda urusan syariah. Tak mungkin sahabat buat-buat. Sahabat ni mereka kena warak, mereka takkan buat sesuatu kecuali Nabi SAW ada asal daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian taqrir secara sarah, contohnya sahabat kata kami melakukan sebegini sedangkan waktu itu Al-Quran sedang diturunkan, menunjukkan itu taqrir lah secara hukmi. Sahabat melakukan suatu benda dalam tempoh pada zaman sahabat melakukan perkara tersebut adalah tempoh Al-Quran diturunkan. Maksudnya tak ada pun ayat Al-Quran yang membantah, so menunjukkan taqrir secara hukmi. Okey. Itu adalah hadis marfu'. Hadis marfu' ingat apa yang berakhir kepada Rasulullah SAW. Tak kisah marfu' itu boleh jadi mursal, boleh jadi mu'allaq. Maksudnya marfu' tu semata-mata disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tak disyaratkan ittisal sanad ataupun selainnya. Kemudian au ila sahabi kadzalik, ataupun berakhir kepada sahabat, yang disandarkan kepada sahabat sama ada qaul, fi'il ataupun taqrir sahabat itu sendiri. Okey, siapa itu sahabat? Wa huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah. Okey, sahabat tu siapa? Sahabat ni kalau dalam ni dah ikut point lah, kita bercakap ikut point syarat-syarat sahabat itu. Mestilah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia beriman dengan Rasulullah SAW dan dia mati dalam keadaan Islam. Walau takhallalat iddah, walaupun dia murtad selepas itu. Okey, kalau dia murtad macam mana? Kalau dia murtad dan mati dalam kafir, maka dia bukan sahabat. Tapi kalau dia murtad kemudian dia kembali kepada Islam dan mati dalam keadaan Islam, maka masih dikira sebagai seorang sahabat. Okey, macam kita kata mauquf ni ada yang betul-betul mauquf, ada yang mauquf boleh menjadi marfu' hukman. Maksudnya hadis tu mauquf, maksudnya disandarkan kepada Rasulullah SAW je. Disandarkan kepada Rasulullah SAW je. Tapi secara hukum kita ambil sebagai hukum marfu'. Sebab makna yang terdapat dalam hadis mauquf tu lah. Okey. Kemudian au ila tabi'i wa huwa man laqiya sahabi kadzalik, atau berakhir ataupun isnad itu berakhir kepada tabi'i, iaitu tabi'i itu siapa? Wa huwa man laqiya sahabi kadzalik, iaitu tabi'i itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan yang sedemikian, maksudnya berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dengan Rasulullah SAW dan mati juga dalam Islam. Fal awwalul marfu', maka yang pertama sekali iaitu apa yang berakhir kepada Rasulullah SAW, iaitu apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dipanggil sebagai hadis marfu'. Watsanil mauquf, dan apa yang berakhir kepada sahabat itu pula dipanggil sebagai mauquf. Watsalithul maqtu', dan yang ketiga itu iaitu apa yang berakhir kepada tabi'i disebut sebagai hadis maqtu'. Wa man duna tabi'i fihi mithluhu. Begitu juga kalau kalam itu disandarkan kepada seseorang di bawah tabi'i, macam tabi'in pun dipanggil sebagai hadis maqtu'. Kena bezalah ni maqtu'. Kalau munqati' tu ialah inqita'us sanad. Munqati' adalah benda yang lain, maqtu' ialah apa yang berakhir kepada tabi'i atau yang berada di bawah tabi'i. Wa yuqalu lil akhiraini al-atharu, dan digelar untuk dua yang terakhir iaitu mauquf dan maqtu' sebagai athar. Kat sini ada satu istilah baru iaitu athar. Athar ialah dia itlaq kepada kedua-duanya, iaitu mauquf dan maqtu'.
Maksudnya kalau kita baca satu hadis mauquf, boleh juga kita kata ini athar, contoh, ini ini adalah athar Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah athar Sayyidina Umar. Boleh juga kita itlaq kepada hadis maqtu', contoh ini adalah athar Sa'id ibn al-Musayyab, atau ini adalah athar Nafi' dan sebagainya. So kena ingat ini athar. Awal hari tu kita ada bincang pasal khabar dan juga hadithun Nabi SAW. Kena ingatlah, ingat semua istilah-istilah. Kemudian wal musnadu marfu'un sahabiyyin bisanadin zahiruhu ittisal. Dan musnad itu pula ialah marfu'un sahabi. Maksudnya sahabat merafakkan hadis. Maksudnya sahabat menyandarkan hadis. Sandaran hadis itu adalah daripada sahabat. Sebab apa? Kalau bukan dari sahabat, contoh dari tabi'i, kita kan sebagai mursal. Hadis yang mursal walaupun dia marfu' itu disandarkan kepada Rasulullah, tapi dia mursal. Tapi musnad ni kenalah marfu'un sahabi. Maksudnya sandaran itu mesti daripada sahabat. Maksudnya bisanadin zahiru ittisal, bersama satu sanad yang zahirnya adalah muttasil. So kita faham musnad ialah marfu' dan muttasil, bercampur dua syarat, iaitu hadis tu mesti marfu', iaitu disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan sanad hadis tu mesti muttasil, barulah dipanggil musnad. So biasanya kalau orang kata hadzal hadis rawahu mursalan, dia punya muqabil biasanya hadzal hadis rawahu musnadan. Contoh, kita kata sebahagian orang meriwayatkan hadis ini secara mursal, maksudnya tak disebutkan sahabat, manakala yang lainnya meriwayatkan hadis ini sebagai musnadan, maksudnya disebutkan sahabat dan sanad yang muttasil. Nak faham soal situ? Masuk ke satu bab baru, al-ulu. Fa in qalla adaduhu fa imma an yantahiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila imamin dhi sifatin aliyatin ka syu'bata. Okey, yang kedua, yang kemudiannya kita nak masuk satu perbahasan baru, iaitu al-ulu. Al-ulu wan nuzul ini kita bincangkan dalam bab sanad, iaitu bilangan perawi dalam suatu sanad. Satu rantaian hadis tu ada berapa ramai perawi dia. In qalla adaduhu, jikalau kurang bilangan perawi itu, imma ingin tasyad Nabi SAW, sama ada hujung sanad itu adalah Nabi Muhammad SAW, au ila imamin, ataupun hujung sanad itu ialah seorang imam. Maksudnya kita nak kira antara A dan B. B itu adalah Nabi ataupun seorang imam yang bersifat dia aliyah, bersifat tinggi, seperti imam, seperti Syu'bah. Fal awal al-ulul mutlaq wa tsani nisbi. Yang pertama sekali itu iaitu kita mengira bilangan sanad itu antara kita dan Rasulullah SAW. Itu jikalau sikitnya perawi antara kita dan Rasulullah, kita panggil sebagai ulu mutlaq. Kemudian satu lagi ialah jikalau antara kita dengan seorang imam itu ada bilangan perawi yang sedikit, maka kita panggil sebagai ulu nisbi, walaupun antara imam tu dengan Rasulullah itu ada perawi yang ramai, tapi kita cuma nak kira bilangan antara kita dengan imam tu. So ini kita panggil sebagai ulu nisbi. Ulu nisbi ada beberapa istilah bawah ulu nisbi, ialah tadi muwafaqah, badal, musawah, musafahah. Nanti kita tengok setiap contoh dia. Okey, sanad nazil ni macam mana? Sanad nazil ni sebenarnya dia akan sebut kat bawah. Sebab apa? Nazil ni semata-mata muqabil kepada Ali. Maksudnya kalau ada sanad Ali, mesti ada sanad nazil. So kita tak nak katalah kalau ada satu sanad je untuk benda tu, kita tak boleh nak cari yang Ali dengan yang nazil lah. Sebab benda tu satu je. Kalau nak kata ada Ali, ada nazil, ada Ali, mesti ada nazil dia. Benda ni mesti ada dua-duanya. Sebab dia muqabil. Okey, sanad nazil buat macam mana? Dia muqabil lah kepada Ali. Maksudnya kalau Ali tu ada perawi bilangan yang sedikit, maksudnya perawi bilangan yang ramai tu, bilangan perawi yang ramai dan sanad tu kita panggil sebagai sanad yang nazil lah. Okey, sebagai kaedah umum, sanad Ali itu adalah lebih baik berbanding sanad yang nazil kerana perantaraan wasitah perpindahan hadis itu lebih kurang. Maksud bila lebih kurang perawi yang meriwayatkan, so ihtimal untuk berlaku kesalahan tu pun lagi sedikit dah. Tapi ini cuma kaedah umum. Sebab apa? Boleh jadi dalam sanad Ali tu ada perawi yang dhaif, sedangkan dalam sanad nazil tu ada semuanya thiqah. So kita menghadapkan sanad yang nazil lah, tapi semua perawi thiqah, berbanding sanad Ali perawi je contoh ada 5 orang, tapi ada seorang yang dhaif. Tapi nazil ni ada 7 orang,
Tapi 7 orang tu semua thiqah. So kita lebih menghadapankan sanad nazil yang 7 orang ini, tapi semuanya thiqah. Okey, kalau nak kata apakah sanad yang paling terbaik? Sanad yang paling terbaik seperti yang contoh-contoh yang kita selalu di sana adalah beberapa pendapat ulama tentang sanad yang paling terbaik, as-sahul sanad, sanad yang paling sahih. Tapi yang biasanya yang ana biasa tunjuk ialah Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tak silap ana dipanggil sebagai silsilah zahabiyah. Satu silsilah gantaian emas as-sahul sanad fil hadis. Adalah ini. Ada beberapa pendapat yang lain. Okey, kemudian kita tengok pada contoh-contoh ulu. Ni untuk ulu mutlak dulu. Contoh sanad Ali. Antara Rasulullah dan si fulan, si A, ada 5 tabaqah. Maksudnya sahabat, lepas tu tabi'in, tabi'in, atba'ut tuba', lepas tu ada yang perawi daripada atba'ut tuba', baru sampai ke si fulan. Tapi kat sanad si B pula ada 8 orang pula. Antara Rasulullah dengan dia ada 8 orang. Maksudnya daripada Rasulullah A seorang, kemudian seorang lagi, seorang sampai 8 orang. Rantaian tu baru sampai ke B. So kat sini kita kata si A mempunyai sanad yang ali berbanding si B. Maksudnya antara si A dengan Rasulullah SAW tu ada tabaqah sanad yang lebih sedikit berbanding si B. Kemudian ulu nisbi. Contoh Rasulullah kepada Imam Malik sama je, 2 orang juga. Kat mana-mana sanad, kedua-dua sanad sama je. Dua-dua cuma ada 2 orang antara Rasulullah dan Imam Malik. Tetapi kita nak tengok antara Imam Malik dengan si A. Ini yang kita buat ulu nisbah. Binisbati ila Malik. Dengan nisbah kepada Imam Malik, si A mempunyai sanad yang lebih ahli, sanad yang lebih sedikit lah. Sebab kat si A, antara si A dengan Imam Malik ada 5 orang. Tapi antara si B dengan Imam Malik ada 7 orang. So, si A mempunyai sanad yang ahli, sanad yang lebih tinggi berbanding si B secara nisbi. Okey, kita masuk pada mustalah dalam ulu. Ini adalah anwa'u pecahan-pecahan, jenis-jenis untuk ulu nisbi lah. Yang pertama sekali ialah muwafaqah. Muwafaqah ialah sebenarnya kat matan. Wafihi iaitu dan pada an-nisbi, ulu nisbi, al-muwafaqatu wa hiya al-wusul ila shaykh ahad al-musannifina min ghairi tariqihi. Iaitu muwafaqah itu ialah kita sampai, seseorang itu sampai kepada guru syekh musannif, syekh pengarang kitab melalui jalan yang lain. Contohnya kitab Imam Al-Bukhari. Kitab Imam Bukhari tapi Imam Bukhari ada qarin dia kan, ada sahabat dia. Kita riwayat ikut sahabat dia. Contoh macam ni lah. Malik an Qutaibah an Malik. Al-Bukhari an Qutaibah an Malik. Okey. Dan daripada Qutaibah juga ada riwayat daripada Abu Abbas. So, kita ambil dua-dua riwayat ni. Kita ada satu riwayat, satu sanad yang sampai kepada Al-Bukhari an Qutaibah an Malik, dan kita ada satu lagi sanad sampai kepada Abu Abbas an Qutaibah an Malik. So, kalau riwayat kita daripada jalan Abu Abbas ada 7 orang je. Termasuk Abu Abbas. Ni kita nak tengok sampainya kepada Qutaibah. Kita tak nak tengok kepada Abu Abbas. Kita nak tengok sampainya jarak antara si fulan dengan Qutaibah berapa ramai. So antara si fulan dan Qutaibah melalui jalan Abu Abbas ada 7 orang. Tapi kalau melalui jalan Al-Bukhari ada 8 orang. So kita katakan jalan si fulan melalui Abu Abbas adalah lebih ahli berbanding jalan dia melalui Imam Al-Bukhari. Kat sini kita kata si fulan telah muwafaqah bersama Imam Bukhari pada Syekh Al-Bukhari melalui sanad yang ahli lah. Sebab kat sini kita ada sanad ahli. Kalau dua-dua sama orang, kita panggil muwafaqah je. Kita tak panggil sebagai sanad yang dengan sanad ahli. Kita cuma cakap si fulan telah muwafaqah dengan Al-Bukhari semata-mata. Kita cakap dengan sanad ahli lah kalau dua-dua bilangan sama. Okay. Kalau badal pula macam mana? Badal pula kita naik satu level lagi, iaitu kita sampai kepada syekh pengarang. Contoh kat sini Imam Malik lah. So Al-Bukhari syekh dia Qutaibah, dan syekh kepada Qutaibah ialah Imam Malik. So Imam Malik ada 2 jalan. Satu daripada jalan Qutaibah tadi, daripada Al-Bukhari kepada Al-Bukhari, kepada 7 tabaqah baru kepada si fulan. Kemudian ada satu lagi jalan
Malik daripada kepada Al-Qanabi. Al-Qanabi diriwayatkan oleh Az-Zuhli. Kemudian antara Az-Zuhli dengan si fulan ada 6 tabaqah. Sini kita kata Al-Qanabi merupakan badal. Badal kalau dalam lugah dia kita kata gantian lah bagi Qutaibah. Contoh sini melalui badal ni juga, melalui jalan oleh Al-Qanabi juga kita katakan mempunyai sanad yang ali lah kepada Imam Malik. Semua ni nisbi je. Okey, musawah. Musawah ialah jumlah perawi antaranya, antara si fulan ataupun antara kita dengan Nabi itu sama dengan jumlah perawi antara seorang pengarang dengan Nabi. So kat sini kita kena ingat, kita nak tengok dua benda. Si fulan dengan Nabi dengan pengarang dengan Nabi. Jumlah keduanya sama. Contoh Imam Nasa'i meriwayatkan suatu hadis daripada Rasulullah SAW. Oh, lupa nak cakap. Kena ingat, sanad Ali dan sanad nazil ni kita kata tentang suatu hadis tu. Satu hadis yang muayyan. Contoh Imam An-Nasa'i meriwayatkan suatu hadis daripada Rasulullah SAW. Antara An-Nasa'i dengan Rasulullah tu ada 11 tabaqah. Kemudian si fulan meriwayatkan hadis yang sama. Hadis yang sama dengan Imam Nasa'i tadi, yang ada dalam Sunan Kubra atau Sunan Nasa'i Al-Mujtabah. Si fulan meriwayatkan hadis yang sama daripada Rasulullah SAW melalui jalan yang lain lah. Dan antara dia dengan Rasulullah tu ada 11 orang juga. So kita kata kat sini musawah. Musawah maksudnya sama. So kat sini kita kata si fulan telah musawah dengan Imam Nasa'i. Al-Ulu sebab apa? Si fulan tu mesti datang selepas Imam Nasa'i. Imam Nasa'i mengarang kitab, barulah si fulan datang kan. So kat sini kita boleh kata ulu lah. Ulu nisbi je lah semata-mata. Kemudian musafahah. Jumlah perawi antara si fulan dengan Nabi itu sama dengan jumlah perawi antara anak murid seorang pengarang dengan Nabi. Contohnya Imam Nasa'i macam tadi, Imam Nasa'i meriwayatkan suatu hadis daripada Rasulullah SAW. Antaranya antara Imam Nasa'i dengan Rasulullah itu adalah ada 11 tabaqah. Kemudian si fulan selepas itu kemudian datang meriwayatkan hadis yang sama daripada Rasulullah SAW, yang mana perantaranya cuma 12 orang. Okey. Kat sini kita kata si fulan seolah-olah telah musafahah. Musafahah ni kat sana maksud lurah dia apa? Bersalaman lah. Nak katanya bersalaman ni biasanya kita dapat bersalaman dengan orang yang kita jumpa je. So nak katanya seolah-olah si fulan telah berjumpa Imam Nasa'i. So apa? 12 tabaqah seolah-olah. Nak katanya 12 tabaqah tu seolah-olah si fulan tu adalah anak murid kepada Imam Nasa'i lah. Bila mana antara si fulan dan Rasulullah SAW itu ada 12 orang. Seolah orang sebelum si fulan tu adalah Imam Nasa'i. Contoh macam ni lah. Rasulullah pada 11 tabaqah, An-Nasa'i bawah tu si fulan. Cumanya kat sini si fulan meriwayatkan daripada sanad yang lain lah, daripada jalan yang lain. Cuma kita kata musafahah dengan Imam An-Nasa'i, seolah-olah si fulan telah berjumpa dengan Imam Nasa'i. Tapi seolah-olah segitu je. Okey, cukup sampai situ je. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah esok